Ya, terima kasih Daud Iskandar dan juga Nur Hayatul yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, Auda, seperti biasa dari daerah Temburong kita akan dapat sama-sama menyaksikan tinjauan rakanas tugas kita. Namun sebelum itu ingin kita kongsikan bersama dengan Auda keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah dan apa yang kita harapkan Auda akan sentiasa dapat meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua Auda berada dan sentiasa mengamalkan menjaga kebersihan. Baiklah, seterusnya kita akan dapat sama-sama menyaksikan tinjauan rakan tugas kita Nur Aiman Al-Imi mengenai dengan madu kelulut. Kita saksikan bersama. Secara umumnya, perusahaan kecil-kecilan mampu menjana ekonomi seseorang sekaligus sebagai titik mula penerokaan perusahaan yang berjaya. Setelah beberapa tahun belajar, membuat penelitian dan pemerhatian mengenai lebah kelulut ini, Awang Simpul bin Haji Gomban mula tertarik untuk mengusahakannya secara berperingkat. Berbekalkan pengalaman di dalam hutan, beliau mula mengusahakan ternakan lebah kelulut di halaman rumahnya sejak 3 tahun yang lalu dan telah menuai hasil daripada beberapa jenis spesies lebah kelulut termasuk tuma, itama, pinggami dan terminata. Cabaran kalau ikut masa ni lah. Kalau cerita awal dulu kira okey sikit lah masa ni. Nampaknya ni sarang-sarang kelulut ni sukar sudah didapati. Kalau dulu ia boleh didapati di kawasan persekitaran kampungan yang jauh dari kampung. Ia memang kegemarannya bersarang di kawasan kampung kan, persekitaran kampung. Karena ni jari sudah juga kan kena ambil. Jadi anulah cabarannya itulah payah. Kemudian kalau kita ni kan mencari jauh daripada kampung, memanglah satu cerita lain gitu, kemungkinan ditakuti kita ni masuk ke kawasan hutan simpan. Itu satu masalah juga kan. Melainkan mungkin kalau ada salurannya boleh kita ni memohon kebenaran. Biasanya ya semua boleh dikatakan semua kawasan ia boleh ada. Di kawasan paya pun ada, di kawasan tanah lapang, tanah lanah pun ada, arah kawasan kabun buah-buahan pun ada, di kawasan bukit-bukit pun memang ia ada. Jatuh. Tapi itu sajalah kesukarannya kalau kita ni akan mengambil kayunya dia bukannya damit, kadang-kadang kayu karas biasanya. Kadang-kadang kayu buah-buahan pun ada yang bersarang. Dia juga kita ni kan menabang kan sayang dia. Di dalam pohon itu kalau kayu itu sudah berlubang, memang sedia ada berlubang memang dibuatnya sarang sana itu. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Satu, ia ada berterabangan di kawasan itu, nampak. Kemudian tani boleh melihat ia punya pintu masuk. Kalau tani perhatikan kayu-kayuan itu ada pintu masuknya. Dari sana kita ni tahu ia ada bersarang. Okey, kalau arah kita ni biasanya ada berbagai spesies lah. Yang paling kena gemari spesies anulah itama, yang kena galakan itama itu. Ia ada di kawasan paya, hutan bakau punya ada, kawasan perkampungan pun ada. Kemudian yang sukar didapati juga walaupun ia kena gemari, Thoracea tuma yang besar tu. Misalnya ia boleh menghasilkan banyak madu kan. Yang macam di belakangan ni lah, yang hampir kita ni ayat ni yang dikatakan Thoracea tuma. Tapi besar, badannya besar, lebih kurang macam pikat kali macam itulah, besar daripada langau. Dari segi kualiti madu yang terbaik mungkin bagi kita ni orang tempatan di sini tuma ni lah. Kemudian yang kedua kali itama tu. Kemudian kalau dari segi harga tuma lebih mahal berbanding itama. Dan ada lagi satu spesies yang gelarkan sayap putih tu, pinggami. Itu ia punya madu cair sedikit, mungkin harganya ada rendah sikit. Yang paling tinggi kalau di luar negeri, contohnya kalau di Malaysia dan di Indonesia, diorang memasarkan madu ni kalau dari spesies yang kita ni galar sini, spesies kelulut beruang, ia
macam menguyung lah tu, menyerang kita ni kalau kita ni hampir. Itu jenis satu, ini pulang menyangat, tapi cuma yang menyerang bagian muka kita ni, rambut pun boleh putus digigitnya. Itu orang tidak berapa suka kan. Tapi madunya kualitinya tinggi. Kalau mengikut kajian Mardi dari Malaysia lah tu, kalau di Timur Tengah permintaan yang paling tinggi itu tu madu daripada kelulut beruang. Kalau ikut lazimnya secara umum lah semua jenis kelulut tadi ya memang ada menghasilkan madu, tapi banyak dan sedikit itulah kita ni. Jadi kita ni memerlukan, kita ni suka yang menghasilkan cepat, menghasilkan lebih banyak madu. Jadi spesies yang kita ni cari yang kegemaran orang petani adalah Itama, Bingami dan Tuma tu. Terminata ni bukan orang dah suka, tapi satu lambat menghasilkan madu. Nombor dua, kantung madunya damit. Bila damit ia menghasilkan madu sedikit saja, tetapi madunya paling manis di antara madu-madu yang ada tu. Di antara semua tu Terminata paling manis, paling pelikat. Sebenarnya masa kita ni sudah mendapat barang ni, kita ni bawa balik ke rumah. Biasanya kita ni mengangkat sebelah petang ataupun sebelah malam supaya semua anunya tu memenuhi koloninya tu lah, dapat kita ni bawa balik kan. Bila sudah di rumah memang kita ni sediakan ada barang-barangnya lah, peralatan tadi perlukan juga untuk membuat kotak madunya tu. Dan tu mesti dipelajari juga cara-cara akan memasang kotak itu sebelum kita ni memasang. Kalau tidak, ia akan menghasilkan madu, ia akan mau naik ke kotak yang tersediakan itu, malah ia akan bertahan di sarangnya di bawah itu kalau salah tekniknya. Jadi kita ni itu mesti kita ni ketahui dulu. Kemudian bila sudah selesai itu, mungkin kalau sobat tu orang suka Itama, ia mungkin dalam masa seminggu, paling lambat pun 2 minggu, ia sudah menghasilkan madu. Termasuklah juga Turasika Tuma ni. Pasal kita ni memastikan ia sampai kepada peringkat yang sesuai untuk dipasang kotaknya tu. Kalau belum datang ke kawasan itu, selagi itu biar akan mau naikkan, dipaksa tani panggal, tani ambil madunya, tani buang mana-mana propolisnya yang tidak berguna, keluarkan. Bila sudah sesuai tempatnya, biasanya hampir dengan talurnya lah, berdekatan dengan talur tu. Jangan talur tu sampai kanas saja, ngam-ngam di sana, tadi pasang tiap kotaknya tu. Dan yang tadi buang itu macam propolisnya tu, tadi masukkan baliklah ke dalam itu supaya hampir mengambil sumber-sumber untuk membuat kantong madu tu. Recycle dulu kan. Lebah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat istimewa, dan dari dalam perut lebah mampu menghasilkan cecair madu yang terbukti menyembuhkan pelbagai penyakit dalam sejarah perubatan tradisional. Ia juga menjadi amalan perubatan Rasulullah SAW sendiri, seperti mana yang disabdakan baginda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang bermaksud hendaklah kamu menggunakan 2 obat, iaitu madu dan Al-Quran. Dan dari surah An-Nahl ayat 1669 yang bermaksud dari perut lebah itu keluar minuman, yakni madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Ada gunanya plastik yang jernih itu untuk kita ni melihat macam mana ia punya perkembangan. Sukses kainda kita ni punya proses itu kan. Kalau ada sukses, tadi buka semula tu. Buka semula, tanggalkan semula kotaknya, buat kotak baru, dicunkan kawasannya tu. Baru dia mau tu. Kalau tidak dia mau. Kadang-kadang satu ia ada mungkin disebabkan oleh jauh jaraknya daripada di bawah tu masih ada ruangan. Selagi ada ruangan, itu yang diisinya dulu tu. Belum ia mencari tempat lain. Satu, nombor 2 kadang-kadang ada gangguan binatang lain, serangga lain macam samut apa kan. Itu yang membuat ia bersembunyi, dipasangnya kotak bertapuk tadi dalam itu. Siang baru ia keluar. Jadi anda kena ganggu. Ikut kemampuan kita ni lah. Kalau misalnya tempat itu biasanya jauh dari jalan raya kan, tadi mengangkat memang jauh dari hutan. Kita ni memerlukan kudrat juga kan. Jadi untuk cara kita ni selamat, kita ni trim lah kayu tu, damiti, sedang-sedang kita ni boleh mengangkat, jangan sampai juga ia tekana sarangnya di dalam. Kalau terlampau nipis benar, biasanya kalau ikut pengalaman kami lah,
Kalau terlampau nipis dibawa ke rumah, dia mungkin saja lari keluar daripada sarangnya tu. Kalau terlampau nipis mungkin panas satu diorang terasa di dalam. Jadi ada lebih baik ya keadaan asal. Kalau kayu tu bulat biar macam tu. Tapi oleh sebab kalau kita ni mengangkat jauh daripada kita ni dah bala mengangkat kan, kita ni dah miti sikit panggal. Kalau dapat bawa pam ke hutan. Pam tu disiruk dulu, madunya diambil, diputung-putung, kira-kira dapat dibawa sampai sana. Macam tu. Kalau kan dibawa panjang-panjang besar-besar, ndampun je kan. Okey, bila kita ni membuka sarangnya tu, kalau kita ni kan memasang dalam proses kan memasang kotaknya tu, macam-macam kita ni jumpai dalam itu. Satu tentulah mula-mula tu ada kantong madu Kantong madu tu tadi disiruk dulu tu, jangan dibuang, sayang je kan. Dia lagi original dari hutan. Diambil tu perlahan-lahan. Kemudian potong lagi. Belum dia sampai arah yang kita ni guna itu, belum lagi cun kedudukannya, potong lagi. Dan bila selepas habis madu tu kita ni akan jumpai sejenis benda yang pekat kuning, berwarna kuning. Kami menggalar makanannya ataupun roti dorang stok dorang macam untuk kehidupan dorang lah mangkali. Itu terpaksa tadi buang tu je. Dibuang sampai ke telurnya. Atau dibuang habis di paras rata, baru tadi pasang kotaknya tu. Yang setakat ni lah. Kalau madu yang sudah dihasilkan, cuma ia perlu ditapis saja. Ditapis sampai 2 jenis atau 3 jenis penapis. Yang penapis yang paling halus supaya tidak tercampur lagi habuk-habuk apa kan semua. Jadi madu tu dalam keadaan bersih dan disimpan lah. Boleh terus diminum masa tu. Tapi untuk kita ni menyimpan lama madu ni supaya kekal bersih, tahan, kualitinya pun masih terjaga kebersihannya apa. Dan disimpan di dalam botol kaca yang paling baik lah. Botol plastik itu untuk sementara. Botol kaca paling baik disimpan di dalam peti sajok lah. Supaya ia kalau madu ni yang kalau lumrahnya kalau ia menunjukkan ia membuktikan ia original, dimanapun tadi menyimpan di dalam freezer kah, di dalam icebox kah, ia akan baku. Ia baku. Ia tetap macam tu je. Ia baku. Nampak pekat lah. Pindah baku. Itu menunjukkan ia asli. Ada satu perancangan pula, tapi ini masa ni masih dalam perbincangan dan penyelarasan bersama dengan pemangku ketua kampung. Kami kan menempatkan ini menjadi salah satu produk dalam MPK. Jadi kalau ia sampai berjaya, bila ada lawatan kami akan menyediakan pameran, tunjuk cara dengan peralatan-peralatannya macam itulah. Jadi pelawat boleh secara real, secara lebih dekat diorang dapat mencuba memerhatikan cara tunjuk cara macam pemasangan apa itu ini menggunakan peralatan-peralatan yang biasa macam itulah, dan terus merasai madu yang ada. Dengan adanya usaha seumpama ini bukan saja akan membantu meningkatkan ekonomi keluarga tetapi juga membantu menyediakan keperluan penduduk setempat. Aktiviti ternakan lebah seperti ini selain menjadi hobi, ia juga mampu mendapatkan pulangan yang menguntungkan walaupun dilakukan secara kecil-kecilan.